Pada pelajaran hari ini, kita lihat 6.2.2, mengkaji dan membuat generalisasi tentang kesan perubahan pemalar A, B dan C bagi graf fungsi trigonometri. Latihan kendiri 6.2b muka surat 190. Soalan 1. Tentukan amplitude. Amplitude bermaksud nilai maksimum atau nilai minimum bagi graf. Dan tempo. Tempo merujuk sudut yang digunakan dalam graf. Kebiasaannya kita akan menggunakan 0 darjah hingga 360 darjah. Bagi setiap fungsi trigonometri berikut soalan tahap 3, soalan aplikasi. A. Y sama dengan 4 sin X. Kita nampak dalam fungsi trigonometri ini ada tambahan 4. Kalau ada tambahan 4 menyebabkan amplitude bukan lagi 1, akan menjadi 4. Kemudian tengok nilai X, hanya 1 X sahaja. Dengan itu tempo, yaitu sudut, sehingga 360 darjah. B. Y sama dengan cos 4X. Kita tengok fungsinya, tiada tambahan di sini, bermaksud amplitude masih kekal sebagai 1. Kemudian tengok nilai X, ada tambahan 4 sini. Okey, seperti yang saya cakap, kita mengetahui tempo hingga 360. Tetapi sini ada 4, kita perlu bahagi dengan 4. Dengan ini, kita dapat 90 darjah. C, Y sama dengan 3 tangent 1/3X. Kita tengok graf fungsinya ada tambahan 3. Sepatutnya amplitude akan menjadi 3. Tetapi jangan lupa ini merupakan graf tangent. Graf tangent memang tiada nilai maksimum dan minimum. Ini disebabkan tangent menunjukkan nilai ketidakhinggaan ataupun infinity. Jawapannya lah tiada. Kemudian tengok nilai X, kita tahu sepatutnya ialah 360. Tetapi ini merupakan graf tangent hanya hingga 180. Kemudian 1/3 ini merupakan tambahan, kita perlu darab dengan 3. Dengan itu, sudut menjadi 540 darjah. Kemudian D, Y sama dengan 2 sin 3X tolak 4. Kita tengok fungsinya ada tambahan 2. Ini menyebabkan amplitude menjadi 2. Kemudian nilai X ada tambahan 3. Dengan ini tempo yaitu 360. Kemudian ada tambahan 3. Kita perlu bahagi dengan 3. Dengan ini kita ada 120 darjah. Tolak 4 ini menunjukkan anjakan ke bawah sebanyak 4 unit. Ini tidak perlu dibincangkan kerana soalan hanya tanya amplitude dan tempo. Kemudian kita tengok soalan 2. Raja di sebelah menunjukkan graf fungsi Y sama dengan cos F bagi sudut antara 0 darjah hingga 360 darjah. Lakar setiap fungsi trigonometri berikut pada paksi yang sama. Soalan tahap 4, analisis. A, Y sama dengan 1/2 cos 4X. Sini ada typing error, sebenarnya X sahaja. Kemudian kita tengok fungsinya ada tambahan 1/2. Bermaksud nilai maksimum atau minimum tidak lagi bernilai 1 dan negatif 1, akan jadi 1/2
kemudian negatif 1/2. Oke, kemudian tengok nilai X, 1X saja, masih dari 0 hingga 360 darjah. Sekarang kita boleh lukis grafnya. Oke, 0,1 akan menjadi 1/2. 90 nilainya 0 masih 0. 180 negatif 1 akan menjadi negatif 1/2. 270 masih 0. 361 akan menjadi 1/2. Kita sambungkan graf ini. Kemudian labelkan ini sebagai Y sama dengan 1/2 cos X. Oke, kemudian saya guna pen hijau untuk soalan B. Y sama dengan cos X/3. Sini pun ada typing error, bukan 3, 2. Oke, kita tengok grafnya. Sini tak ada tambahan, bermaksud nilai maksimum dan minimum masih 1 dan negatif 1. Kemudian kita tengok nilai X. Oke, ada 1/2, bermaksud kita perlu 2 kali gandakan. Oke, 0 nilainya 1. Kemudian 90 nilainya 0. 90 darjah 2 kali gandakan menjadi 180 darjah. Nilainya 0. Kemudian 180 darjah nilainya negatif 1. 180 darjah 2 kali gandakan menjadi 360. Lepas itu nilainya negatif 1. Oke. Kita sambungkan titik persilangan. Oke, ada cacat, cikgu sambung lagi. Tidak licin. Ini ialah graf Y sama dengan cos X/2. Kemudian, oke, C. Y sama dengan cos X/2. Kita tengok graf. Oke, kita tengok fungsinya. Dia ada tambahan, nilai maksimum dan minimum masih 1 dan negatif 1. Kemudian X-nya 1S. Oleh itu dari 0 hingga 360 darjah. Tolak 2 ini bermaksud kita perlu anjak ke bawah sebanyak 2. 0, 1 anjak 2 jadi negatif 1. 90 darjah 0 anjak 2 jadi negatif 1, negatif 2. 180 negatif 1 anjak 2 jadi negatif 2, negatif 2, kemudian negatif 3. 270 0 anjak 2 jadi negatif 1, lepas itu negatif 2. 361 anjak 2 0, lepas itu negatif 1. Kita sambungkan graf ini. Dan label sebagai Y sama dengan cos X/2. Oke, itu saja untuk soalan ini.